Begitu juga dalam belajar ni tak boleh tangguh. Belajar ni amat-amat penting sangat-sangat tuan-tuan. Sebab kalau wajib semaya tuan-tuan, wajib lagi belajar. Sebab sempurna semaya tu kerana sempurnanya ilmu. Setuju tak? Wajib puasa. Wajib lagi belajar sebab sempurna puasa tu kerana sempurnanya ilmu. Ilmu puasa saat ni. Jadi kita ni mengaku kita ni selalu berakidah dengan Allah Ta'ala. Dengan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan. Jadi kukuk maklum kita kena belajar. Sebab ilmu itulah yang boleh mentajamkan lagi fahaman kita dengan akidah. Sebab jika kita sekadar hanya tahu saja tidak mendalami, tidak ada hujah. Tahu tanpa ada hujah masalah. Contoh, kita tahu Allah Ta'ala tu tempat Tuhan sembah, tempat kita sembah. Tiba-tiba ada orang mari tanya kita, mu orang Islam ke? Ya, Tuhan mu siapa? Allah, mu belajar ke sifat? Belajar, ada zat, ada sifat. Mana sah mu beriman dengan sifat? Oh, beriman dengan zat. Jadi, mak tak ada hujah tanya dia. Nah, kita sekarang ni, beriman dengan sifat ke? Beriman dengan zat. Kadang-kadang kita banyak takut pada sifat. Dengar Tuhan mati, dengar Tuhan awak mari tsunami, Tuhan kuasa putih gini, takut. Takut kerana sifat, bukan takut kerana zat. Betul kok gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam. ومن علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق من نوره النور حبيبه سيدنا المصطفى مختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخلق الآدم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وخاتم النبيين من ابن عبد الله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dikasihi lagi dimuliakan Tuan Pengurusi Cik Zulkifli bersama timbalannya Cik Zainal Masjid Tauhid Maziak. Yang dikasihi bersama ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid. Juga dia yang dimuliakan bersama ahli-ahli jemaah, ustaz, cikgu-cikgu, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat. Marilah pertama mulanya sebelum kita teruskan kuliah sambungan minggu yang lepas, minggu yang keempat pada bulan 10. Terlebih dahulu kita merasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT banyak-banyak. Sehingga terima kasih kita itu jatuh ke hati. Ibarat kalaulah orang bagi cenderung mata, cenderung hati ataupun handphone, rasa terima kasih dah. Tetapi terima kasih yang dibagi itu jika kita mampu milik, jika kita boleh cari, terima kasih kita mungkin di mulut sahaja. Dan jika orang bagi yang kita tak mampu milik, contoh orang bagi kita 100,000, yang pada kita susah dapat 100,000 tu. Orang bagi free 100,000, terima kasih kita tu bukan mulut, jatuh ke hati. Ataupun contoh orang bagi derma organ. Derma organ ni saudara sendiri tak mampu nak bagi. Tiba-tiba tak mampu nak bagi, tak ada orang boleh bagi.
Terima kasih kita bukan setakat bibir jatuh ke perut, jatuh ke hati. Sehingga boleh bawa mati terima kasih. Kalau begitu, yang Tuhan bagi hadiah kepada kita ni lebih daripada tu. Berapa dia? Nikmat hidup. Hiduplah ni, masih hidup ni, yang tak ada nilai dengan RM2. Jadi kalau kita rasa benda besar sangat, dia terima kasih tu dia bukan setakat jatuh perut, jatuh jauh di hati. Kenapa? Boleh rasa lagi, rasa pahit, rasa manis, rasa kenyang, rasa lapar. Dan nak lagi boleh tambah lagi pahala mana kita nak. Tambah saja pahala. Pahala ni peliknya dia ada mana-mana. Dalam tanah ada pahala. Mana-mana dia ada berlaku pahala. Pak mana kita duduk, pak tu lah ada pahala. Murahnya. Tuhan nak kita ni sungguh ingat ke dia. Bila pahala ni kita tahulah datang daripada Allah Ta'ala. Maka ingatlah kita ke dia masa tu. Sebila masa. Nak tidur pun ada pahala. Dalam kita tidur tak buat apa-apa. Dapat pahala juga. La ilaha illallah. Kita baca doa tidur. Kemudian dalam tidur kita tak khabar dah. Dalam tak khabar tu boleh pahala. Tuhan bagi juga pahala. Contoh sebelum tidur ada wuduk khusus. Wuduk khusus untuk tidur. Jadi ada orang faham buat apa ambil wuduk. Sebab tidur dengan bini batal. Untuk wuduk nak ambil sembahyang batal lah. Tapi wuduk yang nak tidur sana batal tapi dikira so. Dikira ada juga. Batal di sudut fiqh. Tasawufnya ada juga pahala sebagaimana wuduk juga. Tidur dalam wuduk masa tu. Walaupun kita tak peluk bini. Tu hebat, Tuhan bagi pahala. Sepatut batal dah. Tuhan bagi pahala wuduk juga. Murahnya Tuhan nak suruh kita ada pahala. Sepatut tak ada pahala dah batal. Tapi boleh juga pahala. Subhanallah. Dan dalam hidup kita ni juga ada peluang. Tuhan buka ruang seluas-luasnya supaya kita boleh soyuk dosa. Tak boleh soyuk dengan pitih. Dia kena soyuk dengan keinsafan dan kesedaran. Tu imam doa tu bukan taubat lagi tu. Itu permintaan. Tak mari keinsafan dan kesedaran. Ya Allah bagi aku ni. Ya Allah bagi aku tu. Ya Allah ya Rabbana. Tu kita minta. Ya taubat ni kena ada kesedaran, keinsafan sehingga kita rasa sahayu hati. Ya Allah aku banyak dosa. Ya Allah aku telah buat jahat. Ya Allah ada keinsafan. Tu taubat. Taubat ni boleh duduk mana-mana sahaja sebagaimana pahala. Biar ada mari kesedaran, keinsafan. Dan hidup tu lah peluang kita. Nak jadi hamba yang soleh. Dia mati tak jadi dah hamba soleh. Kau selepas mati boleh jadi lagi ke hamba soleh? Doa oleh kubur, ya Allah aku nak jadi hamba soleh. La ilaha illallah. Tak boleh dah tuan-tuan. Tak boleh. Nak jadi hamba yang muttaqi, hamba yang soleh, orang yang alim, orang yang macam-macam. Jauh-jauh tu atas dunia sahaja. Selepas mati tak ada ke benda lah. Tunggu balas. Tunggu balasan sahaja. Ambil peluang itu tuan-tuan. Nak lagi kita ada masjid, tak ada orang pun mari lagi. Tak ada orang mari lari. Tak ada bedil pun mari halal kita mari masjid aku bedil. Tak ada. Kalau ada bedil, soh seorang pun tak ada. Tak ada bedil pun tak nak mari. Kalau ada bedil lagi, tak mari. Kalau lah kita rakyat Malaysia begitulah perangai. Lain rakyat Palestin. Rakyat Palestin sehingga sekarang, tuan-tuan, walaupun kita tengok daripada sudut kelayakan untuk padan kau. Palestin ni nak lawan dengan Israel padai ke? Kalau kita kat budak kecil, kita ni orang tua nak gocoh padai ke? Itu sungguh tak padai. Daripada sudut senjatanya, daripada sudut strategiknya, daripada sudut orang sekeliling sokong dia nya, sehingga orang Arab sendiri pun rasa susah nak tolong. Kenapa? Kerana takut ke kuasa Israel tu. Kuat sungguh kuasa dia. Sehingga siapa ke Malaysia ni, ada. Dia punya ekonomi dia ada di bumi Malaysia. Israel kuat dia pegang. KFC dengan McDonald contoh. Tapi dia kekos sistem. Ada lagi orang masuk KFC. Kuatnya kuasa dia. Tapi dalam kuat dia, orang tak mampu nak tolong, Tuhan tolong. Mana Tuhan tolong? Beribu-ribu tentera Israel yang dulu gairah untuk meratah-ratah tubuh badan Palestin, hari ni takut.
Tentera dia takut untuk terus maju ke hadapan untuk bertembung dengan tentera plastik Brigade Al-Qassam atau Muhammad. Takut. Sehingga dia sanggup cedera diri dia daripada masuk dalam peperangan. Dan tak cukup dengan itu, sanggup bunuh diri. Perit. Sanggup bunuh diri untuk daripada berdepan dengan dia kata kat Brigade Al-Qassam ni binatang-binatang dia kata. Ganah. Betul lah binatang singgung Allah Ta'ala. Betul lah. Tapi nak cerita kekecutan, ketakutan. Semakin menapuk walaupun jatuh tubi masuk. Tetapi Tuhan Maha Kaya tidak tepat pada sasaran dia. Kalau ikut pada bilangan senjata tu lunyah dia. Tuan-tuan. Plastik Gaza kecil itu. Pada hancur tu. Kalau ikut bilangan peluru masuk. Dung malas bagus ya. Tak ada orang sepatutnya. Tapi Tuhan jaga. Masih ada orang jerit lagi weh. Rakyat Palestin masih ada berjuang. Allahu Akbar. Sehingga takut kena tentera darat dia nak masuk. Hebat tak? Hebat Tuhan jaga. Artinya Tuhan tu ada rupanya tuan-tuan. Yang kita duduk belajar bab Tuhan ni tidak sia-sia. Jadi hidup kita yang kita rasa syukur-syukur saat ni rupa-rupanya Tuhan tu ada. Bila Tuhan tu ada, biarlah kita ibadat dengan ibadat kita tahu siapa yang turun ibadat. Artinya dengan bahasanya mereka ibadat kita dengan ilmu ketuhanan. Insya-Allah. Baik, itulah permulaan mukaddimahnya. Jadi malam ni kita sambung tajuk pelajaran kita yang membicarakan sifat ma'ani, sifat yang ke-12. Sifat yang ke-12 ni dia ni sifat basar. Sebelum Ustaz masuk terus ke sifat basar, walaupun minggu lepas kita dah masuk 2 baris, tetapi sifat basar ni dia agak macam perlu kepada perhatian lebih sedikit sebab dia agak suka untuk dia fahami dengan bahasa-bahasa dalam akidah. Ada bahasa akidah yang agak kita susah nak faham. Jadi sebelum Ustaz masuk penuh, Ustaz cuba ambil balik peringkat awal sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita belajar, wajib belajar sifat ma'ani ada 7. Jadi 7 kita belajar dah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak baru lepas basar baru sampai sini. Lepas tu kalam. Antara 7 ni semuanya ada sifat takluk. Takluk sini bahasa tu susah nak faham dah. Jadi kita akan cuba bagi ulangnya balik. 7 sifat ni memang dia wajib ada pada Tuhan. Jangan ragu-ragu kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam ni sehingga Tuhan tunjuk di mata kita. Dengan sifat ada sungguh di Tuhan tu. Contoh sifat kudrat. Tuhan boleh mati, Tuhan boleh hidup. Tu nampak di mata kita. Yang kita rasa ini luar pada sifat manusia ni, dia ni mari peting, berdebong. Manusia nak buat peting, Tuhan tunjuk kuasa dia. Jadi takut orang tu tak erti lagi. Dia kata ni semula jadi. Tu masalah tu. Banjir semula jadi, bencana alam. Dia bagi kat tu, bencana alam pula dah. Buat kaji bumi. Jadi benda-benda ni kita kena suluh daripada lebih dalam, bukan sakat kejadian alam, tetapi itu kudrat Tuhan. Jadi start pada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam ni dia ada sifat takluk semua. Kecuali pada sifat hayat. Kecuali pada sifat hayat yang lain semua ada takluk. Jadi nak suruh fahamnya takluk pada hayat pasal apa dia tak ada dan ni sifat lagi yang lain dia ada. Baik, baru kita nak suluh. Takluk ni maksudnya tugas-tugas Tuhan. Kerja Tuhan. Contoh, kalaulah orang tu kata orang fasik, munafik, kafir, ni kafir masalah pula, tak boleh sebut kafir pula dah. Semalam ada orang tanya ustaz, cikgu di Cepaka. Apa hukum ustaz kita kata orang kafir? Pula kata dia nak kena ustaz kau pula. Jadi kafir ni tu. Sebab tu kafir ni bahasa Arab.
bahasa Quran. Tuhan nak bagi tahu betapa berbisanya bahasa-bahasa Arab tersanding dengan bahasa lain. Contoh, bahasa-bahasa yang ada atas muka bumi tak sehebat bahasa Quran atau bahasa Arab. Contoh, kita letak bahasa Arab yang paling susah nak sebut. Nabi sahaja yang sempurna sebut, yang sempurnanya sebut. Apa dia? Huruf ba, di, du. Cuba ambil bahasa sejuta manusia atas muka bumi yang guna ba, di, du. Nak lagi ambil bahasa Pahang. Bahasa Pahang kita ni cuba, bahasa lain kita tak reti. Ustaz bahasa Kelantan, tuan-tuan guna bahasa Pahang cari. Perkataan guna huruf ba, di, du. Reda bahasa Kelantan, bukan bahasa Kelantan, bahasa Arab lagi. Nak piau bahasa lain. Tidak bukan bahasa Arab di Kelantan ni, bahasa Arab di Kuantan ni, tak nak gitu. Nak bahasa piau. Bahasa Kuantan dan bahasa Kelantan, cuba cari. Guna bahasa ba, di, du. Jumpa pun tak? Lagi-lagi bahasa Cina tak pernah dengar. Susah. Jadi nak ceritanya bahasa Quran ni bahasa yang tinggi, bahasa mukjizat. Sama kita dengar bunyinya sama bahasa Arab, tapi bukan bahasa Quran. Bahasa Quran ni ada wahyu, Arab ni tidak ada wahyu. Tapi bisanya dia bila Tuhan tu murka, Tuhan tu marah sungguh, dia guna bahasa yang paling berbisa. Agak-agaklah kita kalau marah kepada kawan-kawan kita baloh ni, hak langgar kereta kita kata apa? Bahasa babi. Habis tu. Terik, habis marah tu. Keruk. Kau ada lagi bahasa pekat. Kita marah. Nak tunggu kita marah ni. Anak haram. Ada. Hak tu kita dengar, kita boleh telan lagi tak kan? Babi ke, anak haram ke, hak kata yang nak tunjuk kita marah. Tetapi bila Tuhan marah, dia guna bahasa ni, orang tak sanggup nak dengar. Apa dia? Kafir. Sehingga orang kafir pun tak sanggup nak dengar. Tajamnya di bahasa tu. Tiba-tiba bila Tuhan guna bahasa tu untuk orang-orang yang Tuhan murka. Khusus orang yang murtad, orang yang syirik. Kita pun nak perindahkan bahasa tu. Tak ada kata kafir, kata non-muslim. Mana misi Tuhan situ? Yang Tuhan nak slow orang yang menentang Tuhan. Tetapi ingat tak dulu masa di Islam Amerika tu, mari ribut yang agak ganah. Ribut ganah ni sepatut nama ganah, tapi nama Katrina. Nama anja bunyi kepala bapak dia kan. Nak nampak benda tu comel, ribut pun comel lagi. Kata nak perindahkan dia Katrina. Lagi apa lagi ribut masa kita dengar? Nama Retina. Comel molek. Benda tu ganah pun lepas habis. Segala rumah-rumah. Kalau kita ribut taufan weh, petai kan ganah bunyi. Tapi kalau dia sudut hukum, bila Tuhan dah guna untuk celah yang dia benci, ada dalam satu hadis yang hukum fiqh kata, kalau sah dia tu kafir. Sahih kafir. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, kan? Kafir harbi ni dia sanggup mencabuli hak-hak orang Islam dan membunuh sebagaimana Israel. Dan tak nak duduk buat panji-panji Islam, sehingga nak kalau boleh nak ratah panji Islam dia duduk mutapak kaki. Itu harbi, wajib lawan. Ini kafir nyata. Adapun kafir zimmi ni, dia duduk di bawah panji-panji Islam sehingga dia tidak rasa mari nak buat khianat pun, sehingga dia setuju duduk undang-undang Islam. Sebagaimana di Kelantan. Contohlah, enggak usah orang Kelantan buat contoh Kelantan. Sehingga dia setuju dengan penduduk Islam di Kelantan, dia kacak pun Kelantan. Suka dia dengan Kelantan ni, kacak pun Kelantan. Tapi kalau di Kuala Lumpur tak suka, kacak Kuala Lumpur je, kacak Cina. Luar. Ini terberapa nak setuju panji-panji Islam. Jadi bila jelas dia ni kafir, kita kata tak dia bukan kafir, hukum dosa macam tu. Tidak mengkafirkan orang yang sudah kafir, dosa. Apa dosa? Kita lah.
Sebab Tuhan iktiraf kafir tu kerana kedudukan dia melawan Tuhan. Dan jika tidak jelas kafir, tidak jelas kafir, nampak macam orang Melayu atau pesah orang Melayu kan dulu kan duk baloh omno dengan pahang kafir-kafir ni. Dok mu kafir mu. Itu tidak jelas kafir. Siapa berani kata kafir? Dia sembahyang macam kita, akidah macam kita, mana boleh kata kafir? Tak boleh, itu haram. Itu baru boleh kata haram mengkafirkan orang tidak sah dia tu kafir. Jelas tak? Jelas tak? Pergi waktu pula dah. Nah, pelajaran kita tinggal. Dan selang sikit bahawa tengok orang Israel tu sah dia kafir. Jangan takut kata kafir orang Israel, memang dia kafir. La ilaha illallah, nak kata nama muslim. Nak bahasa pelik. Memang dia nak merutuhkan panji-panji Islam di Palestin tu. Oh, jangan kata kafir pula. Pelik. Habis dah. Habis situ. Faham tu? Takluk yang ada pada 7 sifat sana kecuali sifat hayat. Takluk pada kudrat, dia tunjuk kudrat dia. Takluk pada iradat, dia tunjuk pada iradat dia. Contoh iradat, kita tak nak sakit, mari sakit dengan kehendak Tuhan. Apa tak? Tu. Dia tunjuk dengan kudrat iradat, ilmu Tuhan dengan ilmu kita. Tuhan tunjuk ilmu dia macam mana mari hujan, macam mana mari salji, macam mana ingat ilmu Tuhan. Tak, nampak Tuhan tunjuk. Dengan Tuhan lahirkan dengan hijau dia dengan ilmu saat itu. Kemudian hayat ni. Hayat Tuhan tak ada sifat takluk. Contoh di Tuhan tu dia boleh ke tak tambah kuasa dia. Tu soalan situ. Di Tuhan tu boleh tak dia jadi Tuhan seorang lagi. Tak ada situ. Takluk ni perbuatan hidup tak ada situ. Boleh ke dia mati diri dia lepas hidup pula. Sebab dia Tuhan. Tak boleh, tak ada situ. Jelas dah. Sebab tu di hayat tak ada sifat takluk. Macam kita ada. Nak mati cepat. Nak mati pun dia mati. Tak nak mati pun mati. Nak mati cepat mati. Contoh hampir itu mati. Mati cepat. Walaupun tak sampai ajar lagi. Tapi kalau kita sendiri tembok tak mati. Agak-agak kuat ke tak? Kuat lah. Sebab tu pada Tuhan. Bila dia tak boleh nak mati diri dia. Jangan kata Tuhan itu lemah. Tuhan, kan jangan kita kata dia lemah sebesar zarah. Maka jatuh akidah. Dia bukan sebesar zarah, jelas-jelas. Tuhan tu tak boleh nak mati diri dia. Lemahlah Tuhan. Cuma dia tak nak mati lah, dia malas. Jangan ngaruk gitu. Jangan ngaruk kata Tuhan malas rajin pula. Ada kerja pula Tuhan malas-malas. Tuhan tu dia malas nak mati diri dia. Tak. Jika Tuhan mati diri dia, maka lemahlah dia situ. Kerana tak boleh mati tu. Kerana tak mati lah. Menunjukkan dia tu kuasa. Macam kita, orang tembok tak mati, kita tembok sendiri tak mati. Kuat tak? Kuat lah. Habis itu. Di hayat tak ada sifat takluk. Dan kemudian samuk. Masuk samuk dengan basok. Minggu lepas kita baca sifat samuk, ustaz tak select. Tak cuba masuk sifat takluk. Takut tuan cepat rasa keliru. Jadi malam ni, kita baca sikit kalau dah tentang basok. Samuk dengan basok, dia dekat. Sebab tu Tuhan jadikan kita telinga dengan mata tak jauh. Ada orang telinga duduk kaki kat sini. Ada tak? Dia dekat. Tengok mata. Ini peranan untuk kita memperkasakan akidah. Sebab jika orang tak ada mata, dia boleh guna telinga untuk membesar-besarkan Tuhan. Hari ni kita tak nampak syurga. Kita tak nampak neraka, tak nampak pahala. Tapi apa kita buat? Kita dengar. Kita duk cerita, hadis duk cerita. Jadi kita boleh berimeh dengan telinga. Sehingga takut nak tinggal semayang. Gitu. Dan jika orang tu pekak dengan mata, boleh jadi berimeh juga. Jadi antara mata dengan telinga peranan yang tinggi. Untuk kita mencari ilmu, untuk memperkasakan akidah kita, untuk kita menjadi seorang hamba dan Allah tu Tuhan. Baik. Kita masuk tajuk. Iaitu sifat yang ke-12. Kita masuk seluruh. Qala musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Huraian yang ke-12. Selalu Ustaz cerita. Takut-takut kita selupa. 12 ke 13, 14. Kita buat soyok dalam fikiran kita. Di sifat Tuhan tu, dia tak ada berbilah-bilah. Pergi soyok selalu. Memang kitab dia sebut. Hanya pada kitab saja 1 sampai 20 tu. Sedangkan sifat Tuhan tidak berbilah-bilah. Tak ada sifat yang dahulu, tidak ada sifat yang kemudian.
Jadi kita yang pilih ni untuk mudah kita sesuai, untuk menyesuaikan diri kita untuk mudah belajar. Bila penulis mari bawa wajib pada syarat. Tiap sifat dia bawa wajib pada syarat, wajib pada syarat. Kadang-kadang kita kata duk ulih hak sama, hak tu sama duk ulih. Duk ulih wajib pada syarat, wajib pada syarat. Kenapa? Sangat-sangat penting sebut benda ni. Tiap permulaan sifat kita nak belajar. Ibarat macam anak kita nak keluar. Setiap dia nak keluar pesan lalu jangan balik lewat. Jangan balik lewat. Pesan semua kan anak kita. Setiap dia nak keluar. Kenapa penting sangat jangan balik lewat tu. Takut dia sasar. Galik-galik, leka-leka, seronok-seronok balik lewat. Jadi kita pengalaman kita orang ada balik lewat ni masalah banyak. Tuan-tuan, nak orang nak tolong bapak ayah dan malam-malam orang takut. Contohnya begitu. Jadi begini juga kaedahnya bila wajib pada syarat setiap sifat untuk mula kita belajar kerana sini untuk dia cubit hati kita supaya jangan lalai lupa sesungguhnya tak ada pilihan untuk kita belajar. Belajar apa? Belajar setiap sifat Tuhan tak ada pilihan, kena belajar. Tangguh pun tak boleh. Tangguh tu dia kira pilihan dah. Contoh tuan-tuan. Hari ni masuk kejap lagi masuk waktu Isyak. Allahu akbar wajib pada syarat sembahyang ayat dia. Jadi kita pun tangguh. Pukul 10 malam boleh sembahyang juga ustaz. Kita buat pilihan. Sedangkan wajib pada syarat tak ada pilihan kena sembahyang. Mereka rukhsah ataupun musyaqqah ataupun darurah. Yang tidak ada benda tu artinya tidak ada pilihan wajib sembahyang tetapi dia tangguh. Tangguh tu pilihan dah. Jadi tangguh tu dosa dah. Contoh pukul 10 dia sembahyang antara pukul 8:04 minit. 8:04 minit Isyak. Pukul 10 tu baru dah sembahyang. Perjalanan masa tu dalam keadaan dia celak Allah Ta'ala. Kenapa dia tak sembahyang je? Dia bukan tak nak sembahyang, melewatkan sembahyang. Tangguh tu dosa dah. Dia cakap dosa, dia buat kerja berdosa. Kerana mensia-siakan masa solat ni. Artinya tangguh. Tak boleh. Begitu juga dalam belajar ni tak boleh tangguh. Belajar ni amat-amat penting sangat-sangat tuan-tuan. Sebab kalau wajib sembahyang tuan-tuan, wajib lagi belajar. Sebab sempurna sembahyang tu kerana sempurnanya ilmu. Setuju tak? Wajib puasa. Wajib lagi belajar sebab sempurna puasa tu kerana sempurnanya ilmu. Ilmu puasa saat ni. Jadi kita ni mengaku kita ni selabat akidah dengan Allah Ta'ala. Dengan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan. Jadi kokok makna kita kena belajar. Sebab ilmu itulah yang boleh mentajamkan lagi fahaman kita dengan akidah. Sebab jika kita sekadar hanya tahu saja tidak mendalami, tidak ada hujah. Tahu tanpa ada hujah masalah. Contoh, kita tahu Allah Ta'ala tu tempat Tuhan sembah, tempat kita sembah. Tiba-tiba ada orang mari tanya kita, mu orang Islam ke? Ya, Tuhan mu siapa? Allah, mu belajar ke sifat? Belajar, ada zat, ada sifat. Mana sah mu beriman dengan sifat? Oh, beriman dengan zat. Jadi, hak tak ada hujah tanya dia. Nah, kita sekarang ni beriman dengan sifat ke beriman dengan zat? Kadang-kadang kita banyak takut pada sifat. Dengar Tuhan mati, dengar Tuhan awak mari tsunami, Tuhan kuasa putih geni, takut. Takut kerana sifat, bukan takut kerana zat. Betul kau begitu? Dia buat bagi dua selalu antara zat dan sifat. Situ pun salah dah. Ibarat macam Tuhan ada dua benda, zat dan sifat. Bila kita hanya sekadar tahu saja, tidak ada hujah, bahaya sangat-sangat. Jadi hujahnya antara sifat dengan zat ni tak boleh jadi dua. Kita tak satu. Ustaz bagi contoh. Gelas. Zat dia kacau. Sifat dia kerah. Nampak so ke nampak dua? So ke dua? Tetap dia so. Apa tak jadi dua? Dia kerah ada sini. Contohnya begitulah. Sedangkan sifat-sifat ni kerana ada zat. Tak ada zat, tak ada sifat. Jadi kita kena tupu kepada, takut kita kepada zat. Allah Azza wa Jalla dalam zat tu ada sifat. Pasal apa takut pada sifat? Sebab dalam sebab apa takut kepada zat? Sebab dalam zat tu dia ada takluk. Ada takluk kudrat, ada takluk khija tu. Dia boleh lepas kita dalam neraka, boleh letak kita dalam syurga dengan kuasa dia, dengan kehendak iradah dia. Jadi takut pada zat ni tu automatically ada zat situ.
Ada sifat tu bukan nak berimeh salah satu dak. Sakut pada zat tu, dalam zat ada dah benda situ. Dah. Allahu akbar. Nak contoh lagu mana lagi Kita ni kita kata zat. Dalam kita sifat baikan. Anak kita nampak 2 ke 3 kita. So dah. Dia takut kau zat, kau takut sifat. Dia takut kita lah. Kau takut sifat kita mati. Lalu kita mati tak ada dah benda tu. Kita mati beken tak ada dah. Kerana kita hidup dia takut beken ni. Ya dah. Jangan jadi kita jadi main tak ada ujung pula. Nak kemah, pakukuk kemah lalu. Baik. Kena faham dia pak takluk dulu. Takluk bahasa kita hijau habis. Wajib pada syarat tiap-tiap mukallaf, tak kira lah siapa-siapa ni orang kafir sekalipun, wajib juga dia mengislamkan diri dia. Tuan-tuan, tu wajib. Bukan dia orang tidak wajib, dia orang kafir, dia terlepas pada wajib. Apa cerita? Orang kafir lepas pada wajib. Serupa juga, wajib ni ada pada manusia, wajib ada pada jin. Dah. Manusia ni tak kategori Islam atau kafir. Orang kafir tu ataupun orang non-muslim. Wajib pada dia masuk Islam. Nak dia masuk Islam, dia kena ngaji. Gapo dia Islam ada dalam. Cuba belajar Islam tu, nipu tu bertidak. Dia belajar. Panggil kajian agama. Membezakan agama. Ataupun ada satu slot yang pelajaran orang ambil degree ke, diploma ke, perbandingan agama orang panggil. Kan? Ambil degree ke diploma ke, PhD ke, perbandingan agama. Cuba ita agamamu dengan agama Islam, cuba ita dengan ilmu ada tu. Sah dengan nyata jika kita follow agama-agama lain, semakin banyak kita belajar, semakin banyak nipu nampak. Sehingga tak layak nak panggil agama pada agama lain. Sampai tahap tu. Kenapa tak layak? Sebab nak panggil agama ni dia kena ada syarat-syarat sah batal. Syarat haram halal, ataupun agama lain tak ada benda halal haram ni. Maka tak layak panggil agama. Nak panggil agama ustaz, faham saja, cukup tu. Faham Kristian. Kerana timbulnya agama Kristian, timbulnya agama Buddha hasil pada otak mung. Faham mung. Sedangkan Islam ni bukan faham kita. Bila kita tengok agama Islam ni, semakin banyak, semakin belajar, semakin banyak kebenaran yang akan ada. Akhir akan jumpa kalimah la ilaha illallah. Baru akan jumpa situ. Walaupun dia orang pederi sekalipun. Kerana dia tak menganjurkan diri untuk belajar, maka tak jadi. Orang Islam sendiri pun tak belajar. Dia lari pada Islam sebenar. Pakai kepiur. Pagi raya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tak faham Islam. Kenapa tak nak belajar? Tak jadi. Kita kata kafir, orang Melayu buat marah ni bukan orang Cina. Duk gegelan ni orang Melayu yang marah ni. Jangan mengkafirkan orang kafir ni orang Melayu. Dia katanya orang Melayu kena kata orang kafir non muslim. Cerdik dah dia kata. Dia pakai otak dia. Marah. Ada juga orang selalu cerdik kan. Air kan terlalu manis jadi nyakit tu. Dia kena ingat. Dia perasan dia cerdik. Dia ibarat air kalau terlalu manis kata. Kena kerak kaki. Dia ada mudarat juga. Kalau pahit begitu, terlalu pahit. Terlalu suka, dia akan duka. Akan jumpa benda tu. Baik. Wajib pada setiap mukallaf serta mengaku. Wajib pada mukallaf. Sini ada dua, mengaku dan tahu. Jadi kita tak naklah sekadar tahu, nak mengaku. Tahu ni mulut je. Mengaku ni daripada perbuatan. Aku mengaku aku wajib tu semaya. Bila semaya saling mengaku mau buat perbuatan tu. Sebab tu Ustaz duk ulas selalu nak beza antara tahu dan mengaku. Boleh tanya mudah. Mu tahu tak? Oh kena curi. Tahu tak boleh takak lagi. Mengaku tak curi. Aku mengaku mengaku kena takak lagi. Sebab apa? Merujuk pada perbuatan. Jadi bila kita tahu bahawa di zat Tuhan tu ada sifat melihat, bukan kita nak tahu saja, mengaku. Artinya bila kita tahu dengan ilmu kita dan mengaku saat ni, kita tak berani dah nak fitnah orang, nak mengadu domba orang, nak maki hama orang, nak jahat ke orang. Kenapa? Tuhan tahu dengan apa dia.
Macam kita nak buat jahat lah. Polis ada depan, tahu polis tu ada. Jadi bukan sekadar tahu saja. Kita pun mengaku polis tu ada. Maka tu dia tak curi dah. Dah, kau curi juga? Tak dah. Itu tahu dan mengaku. Ada tahu saja, tahu tapi tak mengaku dia buat je. Allah Rabbi. Mengaku putus bukan mengaku sekadar ragu-ragu. Putus ni macam mana? Putus mudah tuan putus. Kalau ustaz lepas gelas ni dia terbang kau jatuh. Kita kata jatuh. Jatuh tu putus, tak ada hujah dah. Putus itu. Tak ada oek-oek. Putus, mutamak, kotok. Kalau bahasa Arab kata kotok, putus itu. Kita nak putus itu lah. Yang ni oak tak jadi. Macam kita tidak yakin. Putus dalam hatinya. Nyo siapa? Nyo kita. Dengan tutu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat basar. Di Tuhan itu ada sifat melihat tuan-tuan. Jadi Ustaz pun pesan diri Ustaz sendiri dan juga pada ahli-ahli yang dengar, bila sebut melihat saja, jangan kita letak kepala kita Tuhan itu boleh melihat dengan alat. Kita melihat dengan alat hari ni, makhluk Tuhan buat. Tuhan ni sahaja-sahaja dia buat kita melihat. Dalam keadaan kita melihat ni, kita biar berasa kita lemah juga melihat. Bukan boleh kita melihat kita rasa bangga, aku boleh apa saja. Tak, sebab melihat ni adalah satu alat. Rupanya kita ni rasa hebat kita seandainya kerana menupai mata, hebat kita kerana menupai telinga, hebat kita menupai suara, menupai semua. Kalau tak ada alat ni kita tak boleh tupai, tak hebat. Kalau buta cukup dah. Ada orang latih tu email yang buta? Ada? Tak ada. Raja tak ada buta Ada raja buta? Tak ada. Orang buta duk bawah selalu. Orang buta. Jadi ada kau Tuhan tu buta, tak pernah sabar lah. Tuhan tu buta. Kerana buta tu lemah. Dan buta tu penyakit. Tak nak kata Tuhan tidak melihat. Jadi di kita saat ni, kita rupanya melihat dengan alat. Melihat dengan alat. Erti alat dia boleh hilang. Dia boleh ada. Dia boleh rosak. Lalu sebut alat sana. Bukti dulu kita nampak terang. Sekarang ni kabur lah. Lagi kalau kena kecil manis. Allah Rabbi Tuhan. Kecil manis. Ada kecil manis tulang. Ada kecil manis darah. Ada kecil manis isi. Ada kecil manis apa ni. Isi tu nak kerak tu lah. Ada kecil manis sarah. Oh ni yang berbisa ni. Tengok sempurna. Tak kena kerak. Tapi buta. Banyak dah orang buta. Ertinya bagai tu boleh rosak. Kerana dia alat lah. Bila rosak alat tu, kita jadi lemah. Dulu kita beriak. Tunjuk orang. Kamu kafir kau orang. Oleh kafir kau orang. Bila buta senyap. Tak ada. Dia dah buta. Tak ada. Dia dah pokoh. Lemah. Kecek pasal. Tengok dah. Allah. Sungguh. Tak buta boleh lah kita lawan orang luar-luar. Menata saja. Kalau dah buta tak sebut dah menata ni. Nyak lemah apa ni. Habis dah. Jadinya kita nak kata pada Tuhan tu melihat jangan guna alat. Tuhan guna sifat. Tuhan tak guna alat, guna sifat. Sifat ni barang tak rosak. Rosak ke tak? Contoh. Gelas. Sifat dia kerah. Boleh ambil dah kerah? Cekor dah sekali kerah. Boleh? Tak boleh. Tuan-tuan, nak ambil kerah. Satu lagi, saya nak buat contoh lagi. Contoh buat tisu depan ni. Tisu. Sifat dia warna putih. Boleh ambil warna putih? Segenggai boleh? Dia putih ada sebab bagai tisu tu ada. Zat tisu tu ada. Warna ni Arab. Contoh dia ibarat macam sifat. Nak tengok warna saat ni, warna tu dia tak akan wujud selain tak ada sebelum ada zat. Ada zat sekali dengan warna saja. Dan itu kita tuan-tuan di rahmat Allah Taala, sifat kita dengan sifat Tuhan lain pula. Contoh tu takut keliru. Kita rasa macam serupa. Sifat kita marah. Tuhan pun ada marah juga. Serupa ustaz. Serupa kok mana? Sifat kita marah, betul lah marah antara kita nampak serupa sana ni. Yang agak nampak binasa lah. Kita tapa dia. Tuhan tapa kuat. Kita tapa sikit. Itu nampak beza. Sebenarnya beza jauh.
Marah kita dengan marah Tuhan. Sifat Tuhan dengan sifat kita tadi. Yang kita boleh marah tu, kita bukan marah boleh marah tak tentu harah. Kalau marah tentu harah gitu panggil gila. Nak marah ni mesti ada kejadian dan peristiwa. Contoh kita duduk dengar kuliah malam-malam orang marah sepak tapala. Marah ke tak? Marah. Oh marah. Tuhan ada kejadian dulu. Ada peristiwa tu dulu. Siapa atas peristiwa tu? Allah Ta'ala buat mari. Kita mana boleh petik-petik kejadian dan peristiwa ni. Betul ke tak? Kalau marah tak ketahuan. Tu panggil gila. Jangan jadi gila pula. Risau. Ada itu dulu. Mula pula. Supaya kita faham betul-betul. Faham dengan ada ujah. Kalau faham kita faham tak ada ujah, tak faham lagi masa tu. Kalau faham ada ujah, mana kita faham tu. Dah. InsyaAllah tak ada nak panjang dah. Moga kita tidak habis malam ni baca banyak pun. Kita sambung pula malam-malam minggu-minggu lah. InsyaAllah kepada Allah sahaja dahulu. Apa yang baik para Ta'ala. Ya lemah minta apung jika ada bahasa-bahasa yang tidak padu, yang tidak didengar, tidak payah nak faham. Ya, salah kita manusia. Itulah kesilapan yang lemahnya. InsyaAllah, moga-moga kita akan berjumpa pada minggu lain. Moga-moga Tuhan susukan hidup kita yang baik-baik saja. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma habsa takbir.